Review buku bertajuk Bukan Jurnal Anarki, tulisan Hadri Shah. Diterbitkan pada 2022. Secara ringkas, buku ni adalah catatan Hadri Shah semasa COVID-19 melanda. Boleh dilihat pada isi kandungan telah dirangkum ataupun dibahagikan kepada 2 tahun. Mungkin kebarangkalian ditulis mengikut kronologi bulan ataupun minggu. So, benda yang menarik dalam buku ni. Okey, tulisan-tulisan Hadri Shah dalam buku ini adalah tentang kritikan terhadap kelas atasan, ahli politik, orang kaya, golongan T20, pelobi-pelobi kapitalism, toke-toke syarikat. Dan juga Hadri Shah menekankan tentang keadilan. Dekat situlah adanya elemen anarki. Dia ada tulis, ini bukan jurnal tentang anarkism, tapi dia still meletakkan elemen. Sebenarnya jelas ada cerita pasal anarki dekat bab European Super League. Cerita pasal anarki dalam bola sepak. Kenapa bola sepak bukan sekadar hiburan sahaja. Dekat topik ni paling jelas lah elemen anarki dia, yang tak ada master. Nakkan sama rata semua orang, nakkan peluang yang sama, peluang pendidikan yang sama. Hadri Shah juga menulis dalam buku ni sangat menekankan tentang keadilan, kesamarataan peluang kepada golongan miskin, yang mana beliau sangat marah dengan Tun Mahathir. Aku rasa aku sendiri pun tak suka dengan Tun Mahathir bila Mahathir selalu keluarkan statement orang miskin malas, Melayu malas. Tapi bila kita teliti betul-betul, orang miskin tu dia bekerja lagi banyak, lagi keras, lagi hard working daripada orang-orang kaya. Tapi still miskin disebabkan apa? Peluang. Sistem ekonomi itu sendiri ada masalah yang perlu dibetulkan dahulu. Okey, dekat situ lah isu-isu yang ditekankan dalam buku Hadri Shah ni. Okey, lagi satu, tadi kita dah cerita pasal orang kaya, orang miskin versus orang miskin. Kemudian kita cerita pasal Islam dan bukan Islam, tentang agama pula, topik agama. Topik agama juga disentuh dalam buku ini, yang mana Hadri Shah menekankan tentang keterbukaan orang-orang Islam supaya menerima ataupun melayan orang bukan Islam dengan sama taraf. Maksudnya tak merendahkan nilai manusia tu hanya kerana dia bukan Islam, walaupun dia adalah manusia yang memberi manfaat, yang banyak memberi bantuan, mengubah dunia, membuat perubahan. Tapi disebabkan dia bukan Islam, ada setengah ustaz ataupun aku rasa taklah, ada, aku rasa macam ajaran Islam yang dalam geografi kat Malaysia ni diajar yang kalau dia tak Islam, dia buat baik macam mana pun dia tetap masuk neraka. Aku tak setuju dengan benda tu. Dan Hadri Shah juga tak setuju dengan benda tu, sebab benda tu sangat fucked up, messed up. Dia macam, untuk ada mindset macam tu pun dah satu benda yang sangat kusut, sangat teruk lah kan. Jadi ada cerita tentang pencarian Tuhan, tentang apa lagi khutbah Jumaat, tentang etnik Piranha aku dah ulas, itu pun menarik. Dalam buku ni juga sebab beliau dah adalah seorang family man, seorang bapa, ada seorang anak dan isteri. Hadri Shah juga menulis catatan untuk anak dia, untuk isteri dia. Ada catatan tentang 10 tahun anniversary. So kita boleh lihat sisi romantis seorang Hadri Shah dalam buku ni. Sisi romantis seorang resistance, seorang yang melawan, seorang yang anarki. Ya. Dan kalau alang-alang dah cerita pasal romantis ni, aku nak petik sikit lah ayat yang macam menyentuh perasaan aku, sebab aku rasa benda ni sweet lah kan.
Sekejap Ana. Oh ni, tapi aku tak bookmark tu, aku cari-cari tu. Dalam ni dia katalah isteri dia, masa ni situasi yang diceritakan dalam ni, anak dia Quds nak minta mainan pedang Star Wars sebab tengok kawan dia ada pedang tu. Tapi dia tak nak manjakan anak dia, nak suruh anak dia belajar erti kekecewaan. Lepas tu bini dia quote ayat suami dia, cakap papa dia pernah cakap dunia ni sebenarnya penuh dengan kekecewaan. So benda tu sweet lah. Isteri dia ingat kan benda macam quote yang kata-kata hikmah lah. Kalau bahasa Melayu kita panggil kata-kata hikmah yang suami dia pernah lontarkan. So benda tu sweet bagi aku. Buku ni tak tebal, so jangan expect untuk kita baca benda-benda yang terlalu berat. Dia ringan, simple, tapi banyak orang panggil, dia banyak menyentuh segala sudut dalam kehidupan. Jadi boleh dikatakan lengkap jugalah jurnal ni, dan penulisannya sempoi 2021. Okey, dan aku akan kupas beberapa isi kandungan yang menarik yang aku boleh share dengan korang, supaya boleh, atau korang berminat untuk membeli buku ini, boleh roja pada kedai Radical.